Hai, Assalamualaikum. Saya Kurata Aini Ismaini binti Ahmad Subri daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Di sini saya ingin membuat satu movie review yang bertajuk Redha. Okey, movie ni dia dilakonkan oleh watak Harith Haziq sebagai Daniel, Namran sebagai Razlan iaitu ayah kepada Daniel, Jun Lonjong Alina ibu kepada Daniel, dan Nadia Nisa sebagai Shasha iaitu adik kepada Alina. Okey, cerita ni dia mengisahkan tentang seorang budak yang bernama Daniel yang mempunyai masalah autism. Jadi, ibu kepada Daniel ni dia telah mendapati bahawa anak dia ni berkelakuan pelik dan tingkah laku anak dia tak seperti kanak-kanak orang lain. Jadi, ibunya pergi berjumpa pakar kanak-kanak dengan adiknya Shasha. Lalu, pakar kanak-kanak pun telah mengesahkan bahawa Daniel, anak Alina ni mempunyai masalah autism. Okey, dan ayah Daniel pula dia seakan tidak menerima takdir bahawa anak dia ni mempunyai masalah autism. Ayah dia seakan tidak mempercayai Alina lah apabila Alina memberitahu kepada Razlan tentang masalah anak dia ni. Tapi ayahnya Razlan ni dia seakan tak mahu menerima takdir lah yang bahawa anak dia mempunyai masalah autism. Okey. Apabila ibu Alina ni pun dah mendapat tahu, ibu Daniel ni pun dah mendapat tahu tentang bahawa anaknya tu mempunyai masalah autism. Lalu ibu Daniel pun sering melihat tingkah laku anaknya di sekolah lah. Ibu Alina ni dia pergi ke sekolah, dia pergi melihat cara anaknya belajar di sekolah. Tetapi cikgu di sekolah tersebut seakan tak boleh nak mengawal tingkah laku Daniel ni lah. Daniel ni juga dia sering diejek oleh kawan-kawannya di sekolah. Orang sering kata Daniel ni gila sebab masalah autism dia. Okey, ibu Daniel ni pula dia memerlukan banyak sokongan untuk mendidik anaknya Daniel. Tetapi sikap suaminya yang tidak menerima takdir bahawa Daniel ni mempunyai masalah autism seakan tidak membantu Alina, tidak menyokong Alina untuk mendidik anak mereka. Mujurlah Alina ni dia mempunyai ramai kawan yang menyokongnya dalam mendidik anaknya, selalu memberi semangat dekat Alina untuk mendidik anaknya Daniel. Okey, apabila Alina ni dia dah melakukan banyak cara pembelajaran dekat si Daniel pun sudah mula mengikut pembelajaran tersebut. Dan apabila cara pembelajaran tersebut dilihat oleh ayahnya membuang bahan-bahan pembelajaran tersebut. Bahan-bahan pembelajaran tersebut dibuang oleh ayahnya kerana sikapnya yang tidak menerima takdir lah bahawa anak dia autism. Dia sering mengatakan anak dia ni normal, tetapi sebaliknya tidak pun, anaknya mempunyai masalah autism. Okey, adik Daniel dia pula dia sering berasa tertekan kerana dia melihat emak dan ayahnya bergaduh kerana sikap dia yang autism tu, dan yang ayah dia yang tak boleh terima dia sebagai kanak-kanak autism, ayahnya yang tak menerima takdir. Tetapi pada suatu hari Alina ni dia cuba menerangkan masalah anaknya ni kepada Razlan. Memang kepada ayahnya lah, Razlan ayahnya, memang dia cuba menerangkan masalah yang didapati, apa jenis autism yang anak dia hidap. Razlan pun mula macam dia mula sedar lah, dia menerima sedikit demi sedikit. Dia mula sedar bahawa anak dia memang tak normal, anak dia mempunyai masalah autism. Okey, pada suatu hari juga adik Daniel ni dia bermain dengan buih sabun di dalam bilik air rumah mereka. Okey, sewaktu ibu Daniel ni, Alina ni, nak melihat anak dia sedang buat apa dekat toilet, dekat bilik air,
Ibunya pergi ke bilik air, lalu ibunya terjatuh sebabkan lantai licin, sebab sabun buih tu. Dan kemalangan tersebut menyebabkan Alina itu meninggal dunia. Lalu tinggallah Daniel bersama ayahnya. Ayahnya pula lah yang mengambil alih, menjaga Daniel, membuat pembelajaran yang sebelum ni diajar oleh ibunya. Tetapi cara pembelajaran ayah Daniel ni pula berbeza. Cara pembelajaran ayah Daniel ni, dia sering memaksa Daniel membuat satu perkara. Dia memaksa dia, kalau Daniel tak buat, dia akan paksa sampai kadang-kadang Daniel tertekan. Okey. Cara pembelajaran yang diajar oleh ayah Daniel tu adalah dengan cara memaksa, sehinggalah pada suatu hari Razlan ni dia mempunyai satu resort yang dekat sebuah pulau, di mana pada satu hari tu pelanggan Razlan ni, seorang lelaki, datang menyewa dekat resort kat situ lah. Datang bercuti, dan dia melihat tingkah laku Daniel ni agak pelik. Dia melihat pelik, lalu dia mencuba mendekatkan diri dengan Daniel. Apabila Daniel dah selesa dengan dia menerapkan satu cara pembelajaran lain, iaitu belajar sambil bermain. Okey, adik Daniel ni dia suka berenang, dia pandai berenang. Apabila Razlan dia melihat seorang lelaki ni cara pembelajaran lelaki ni kepada anaknya, dia pun seslow mula mengikut cara pembelajaran lelaki tersebut. Dengan cara tidak memaksa Daniel dah lah, dia tak paksa-paksa dah. Sampailah satu hari Razlan ni dia mendaftar Daniel ni dekat NASOM, pusat rawatan untuk kanak-kanak autism lah. Dan lepas 8 tahun kemudian, Daniel pun membesar dengan sihat dan pandai menguruskan diri dengan baik. Dia pandai berdikari lah. Akibat pembelajaran daripada NASOM tu. Okey, jadi jenis autism yang dialami oleh Daniel adalah jenis autistic disorder, iaitu pada tahap yang teruk lah. Jenis autism Daniel ni adalah karakteristik of autistic pattern, yang bermaksud masalah tingkah laku. Okey, masalah tingkah laku Daniel ni memang berbeza daripada orang lain. Dan contoh-contoh tingkah laku yang dilakukan oleh adik Daniel ni adalah dia bercakap seorang diri. Kalau macam kita panggil dia pun dia takkan macam mana orang cakap, dia takkan pandang lah, dia tak bagi perhatian lah apabila kalau orang panggil. Lepas tu kalau kita bercakap dengan dia pun dia tak ada hubungan mata, dia tak ada eye contact dengan kita. Dan Daniel ni juga dia suka mengulang perbuatan yang sama. Perbuatan yang disuka tu samalah, perbuatan yang sama. Dan Daniel ni dia sangat hyper. Okey. Jenis autism yang dihadapi oleh Daniel ni, dia tak boleh makan macam sebarang manisan lah. Kalau dia makan manisan, dia akan tingkatkan lagi tahap hyper dia tu. Okey, contoh apabila sesiapa sahaja yang mempunyai kanak-kanak autism, anak-anak autism, adalah tips dia yang penting yang perlu kita ikut. Okey, antaranya adalah kita perlu bercakap dengan mereka sebanyak mungkin. Berikan mereka penerangan yang berulang-ulang lah. Lepas tu, bila kita nak beri sebarang arahan, kita perlu memberitahu dengan jelas dan mengulangi arahan tersebut. Contohnya, kita ingin mereka memberus gigi. Okey, dan kita perlulah bagi arahan dengan jelas. Lepas tu, kita tunjuklah demo cara-cara gosok gigi tu, kita kena tunjuk kat dia dulu. Dan perkara ni kena berterusan sehinggalah dia boleh ikut kita punya demo tu, dia boleh faham. Okey. Lepas tu kalau macam contoh, kalau kita nak dia berus gigi, kalau kita nak dia pergi mandi ke, pergi kencing ke, berak ke, kita perlu rangka jadual ke tandas. Contohnya kita perlu bawa mereka ni ke tandas setiap 10 minit ke. Dan macam saya cakap tadi, arahan perlu berterusan. Okey,
kita juga boleh menggunakan lukisan untuk mengajar mereka ni. Contoh kita macam membuat satu buku cerita ke, buku cerita tentang diri mereka. Diri mereka dekat mereka, dan kita bacalah, kita baca waktu sebelum diorang tidur ke. Okey. Mereka ni juga lebih memahami apabila menggunakan rasangan visual lah. Okey. Contohnya apabila mereka lihat, baru diorang boleh macam faham, diorang mudah faham kalau diorang ingat. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahajalah movie review daripada saya. Maaf jika ada kurang.